بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمني من عندك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم خلقني بخلق علمي وحققني بحقائق علمي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah kita bersama-sama mengucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita melahirkan dari hati kesyukuran kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita syukur, kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala oleh kerana Allah taala buat baik kepada kita. Allah taala kasih sayang kepada kita. Allah taala panjangkan umur kita boleh hidup dalam bulan Rajab. Maka alhamdulillah kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala oleh kerana pada malam yang mulia, pada saat yang lebih pada malam ini kita boleh hubung baca Isra dan Mi'raj kita pula. Maka alhamdulillah dengan kita dengar kisah Isra dan Mi'raj kita boleh ambil iktibar. Kita boleh ambil wah mikir supaya kita nak islahkan diri kita, supaya kita nak membaikikan diri kita jadi baik. Kalau hak baik dah nak jadi lebih baik lagi. Maka dengan sebab salah satu daripada perkara yang nak boleh baiki diri kita ialah kita dengar kisah Isra dan Mi'raj. Hak sebenarnya tak nanti kau dengar gapo. Otak kepala hak ada dalam akal fikiran kita tu boleh baiki dah diri kita. Tak nanti orang royak. Tak nanti dengar kisah Isra Mi'raj kalau nak berjuruh. Hanya kita fikir kata dosa neraka ni ada sungguh. Nikmat syurga ni ada sungguh. Azab kubur, nikmat dalam kubur ni ada sungguh. Kalau nak berjuru pada hak tu. Kalau nak berjuru tengoklah ni. Hujan musim mana hujan. Boh tu jadi kuat telajuk. Ya. Kalau nak berjuru hamga ni. Boleh mikir dah kita. Kalau hak mana banyak dosa, banyaklah taubat istighfar kepada Allah. Tak nanti biar orang royak. Kita boleh dapat dengan musyahadah paningnya mata kepala kita dengan perkara yang berlaku daripada Allah Ta'ala, takdir daripada Tuhan tu. Perkara yang pelik-pelik dah lah ni. Maka alhamdulillah hubungnya kita pula daripada kisah Isra habis dah. Habis lagi? Habis dah. Maka Nabi SAW dengan Jibril dan serta dengan Barak sapalah Masjid Baitul Maqdis. Sapalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestin. Siapa dah lah. Gambar yang Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi beberapa gambar boleh kita ambil mikir dah situ lepas lagi dah. Maka Nabi siapa di Masjidil Aqsa di Palestin. Maka Nabi SAW dia masuk dalam masjid daripada pintu kanan. Orang hak mari daripada Mekah siapa di Masjidil Aqsa ada pintu sebelah kanan, maka Nabi masuklah pintu sebelah kanan itu. Dan pintu itulah juga tempat matahari naik. Maka Nabi turun daripada borok dia.
Jibril pun ambil borok Nabi SAW. Ambil borok gimana? Gi pada satu tempat yang nama Sokhrah Batu Hapa. Behar ni, berasa pesora tu kat hidung ni. Jangan main ingat. Suara ni tubik kat hidung ni ada jasa dah. Hak potong baju silap tu. Kis hidung. Ni cirak dah ni. Cirak dah. Maka Jibril dia ambil borok pergi kepada satu tempat yang nama Sokhrah Batu Hapa. Maka Jibril alaihi salam dia ambil jari telunjuk dia tebuk batu tu. Dia ambil tangan jari telunjuk dia tebuk batu tu, lubang batu. Apabila terlubang batu tu dah berlubang dah batu, Jibril ambil tali ikat borok. Ikat apa? Nak hajar kepada kita. Di sini kita boleh ambil iktibar, awak fikir pula bahawasanya apa sahaja yang kita serah kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, maka mestilah kita kena ada usaha ikhtiar dulu. Nabi raya ada. Iqilha fatawakkal. Mu kena tamak dulu, kena ikat dulu barulah mu serah Tuhan. Tak itu. Kalau kita kira borok hak daripada syurga, dia tak tamak pun dia tak lari. Dah muka tu. Dia cidik dah. Dia kena dah Nabi tu. Jibril pun dia kena dah. Tak kena tamak tak apa. Tapi isyarat kepada kita umat ni, nak serah satu kerja daripada Allah Ta'ala ni, mesti kita kena usaha ikhtiar dulu. Benar sungguh kata Allah Ta'ala berlaku. Hak tu dalil Allah Ta'ala berlaku. Tapi zuhir cara syariat kita kena guna juga. Narak ko, pas bini siapa dia nak jaga? Allah Ta'ala. Pas anak siapa dia nak jaga? Allah Ta'ala. Pas kambing ada pera tu, Allah Ta'ala. Ada popo curi demo kambing. Hak tu lah anak selerak tabuk tu. Bini siapa kena berzina dengan yatim lain. Kisruh tu hai berlaku. Anak koci mutu masuk daripada Kedah, tinggal anak koci mutu. Lepas tu turun klik mari Kedah, nak mari pak mutu, tengok mutu tak ada. Dia kata mutu hilang. Dia mau tanya, mu koci tekok dak, ambil anak koci dak? Dak, pada dah ngemu. Ya dah. Kihnya kita serah sungguh pada Tuhan. Tapi sebelum daripada kita serah tu, kita kena usaha ikhtiar dulu. Rumah kita serah kepada Allah. Anak kita serah kepada Allah. Isteri kita serah kepada Allah. Tapi kita kena jaga. Bukan serah semata bulat-bulat dak. Serah Tuhan lagu mana kalau rumah kita tak koci pintu. Kalau tak tutup pintu pagar tak koci. Masuk jahat ke, tak buat ambil salah lah jahatnya. Kita pula silapnya tak koci pintu. Makna kata perkara kita nak serah Tuhan pun, kita kena usaha dulu, ikhtiar dulu. Koci molek tak serah Tuhan, ajar anak molek, hajar bini molek, pas serah Tuhan. Di sinilah isyarat kepada kita satu-satu kerja wa ufawwidu amri ila Allah. Kita nak serah kerja kepada Allah ni, mesti kita kena ikat tamak dulu. Kena kerja dulu. Baik di situ. Maka apabila Nabi SAW sampai di Masjidil Aqsa, bapa nak isyarat kepada kita, umat Nabi SAW tempat yang mulia sekali. Tempat yang mulia sekali ialah ambil daripada Mekah, dan Nabi pergi kepada Yasrib, Madinatul Munawwarah, dan Nabi suk kepada Masjidil Aqsa di Palestin ni. Nak isyarat kepada kita bahawa umat Islam, 3 masjid inilah yang paling mulia, paling lebih sekali. Tak itu? Nabi ada ayat dah. La tushaddur rihal illa bi salasatin masajid. Illa bi masajid. Masjidil Haram, Masjidil Haza, Masjidil Aqsa. Nabi kata kalaulah mu nak bekal wa amal ibadat, jangan Nabi kata. Nabi lagi, janganlah mu nak bekal kain baju ko buat amal ibadat, jangan. Malaikat nak buat juga boleh 3 masjid. Masjidil Haram, Makkahul Mukarramah. Ganjaran pahala besar situ. Yang kedua, Madinatul Munawwarah, ganjaran besar situ. Dan tempat yang ketiga katanya Nabi ialah Masjidil Aqsa. Kalau nak pergi bekal wa amal ibadat, boleh 3 masjid ni. Kalau masjid Gua Ayer, masjid Bopla, masjid Arakan, supaya belakang. Supaya. Hak utama lagi ialah masjid tempat teh hak kita. Jangan tinggal. Dah.
Tu dia isyarat kepada kita boleh buat mikir dalam kisah Mi'raj. Maka masuklah Nabi serta dengan malaikat Jibril. Masuk dalam masjid. Lepas tu Jibril kata, "Hei Muhammad, mayailah dulu sunat 2 rakaat." Sunat apa? Sunat tahiyat masjid. Kerana nak memulia ke tempat tu. Mayai sunat tahiyat masjid dulu 2 rakaat. Apabila sudah mayai sunat dah gapo siap, maka Jibril sipai azan Jibril maka Jibril tu kaifiat cara Jibril lagu mana wallahu alam. Pasal masa tu azan tak ada lagi. Jibril Allahu akbar kalau lagu mana wallahu alam. Maka Jibril sipai sudah Jibril gapo Jibril qomat. Maka setelah mana Nabi paling belakang tengok arwah pakak duk mari. Segala roh Nabi Anbiya semua tu pakat mari berlaku dalam masjid ni. Apa? Tujuan demo ni nak ambil berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak berdebel Nabi. Apabila Jibril dia sudah dia qomat siap dah, maka semua arwah roh Nabi, roh mursalin semua tu pakat waksah berlaku. Dah qomat dah ni, tak hendak tu imam dah dah betulkan saf, penuhkan saf dak dah. Pok demo ni betul sendiri lalu dah. Berapa sah, betulkan saf, siap belaka dah. Maka tiba-tiba balik makmum tu pakai hitam kiri kanan tengok mengaku. Pasal apa? Pasal tu imam tak ada. Tak ada tu imam. Siapa dia nak jadi tu imam? Maka Jibril pergi ambil tangan Nabi, pergi pegang tangan Nabi, heret Nabi pergi duduk tempat mihrab, tempat jadi imam semaya. Inilah nak isyarat kepada kita umat bahwasanya segala roh Nabi-Nabi, segala roh Rasul-Rasul ni mari datang berjumpa Rasulullah nak ambil keberkatan Nabi. Tapi puak demo ni duduk belakang lagi. Walaupun puak demo ni abel dulu pada Nabi, tapi demo ni jadi makmum lagi. Ini nak isyarat kepada kita umat ialah Nabi Muhammad lah ialah Sayyidil Mursalin, Sayyidil penghulu bagi segala Rasul. Rasul-Rasul ni orang panggil ketua dah, orang berdebel dah Rasul. Tapi dalam kalangan ramai-ramai hak berdebel tu, hak berdebel lagi tua ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lah. Nabi semaya gapo kaifiat lagu mana cara tu wallahu alam. Semaya sudah. Bila sudah semaya gak, Nabi tanya Jibril. Masa ni ada setengah ulama kata Nabi tahu dah. Nabi tanya Jibril, siapa dia belakang ramai tu? Ada duk sujud, ada duk rokok, ada duk tasbih, duk berzikir. Maka Jibril kata inilah Muhammad nak kenal. Dia kata roh arwah segala nabi-nabi, roh segala rasul-rasul. Gitu. Dia boleh tengok dah rupa Nabi Adam, rupa Nabi Idris, rupa Nabi Nuh, Saleh apa dia boleh tengok belakang. Tapi kata setengah ulama Nabi tak tahu lagi. Pasal apa? Dalilnya Nabi naik langit yang pertama Nabi tanya siapa Jibril? Dia tak kenal lagi. Maka apabila sudah semaya dah Nabi keluar tu Nabi berasa dah go lah. Letih lah. Nabi ni jalan tak gaduh lagi dengan borok siapa di Masjidil Aqsa. Semaya sudah Nabi berasa dah go. Maka Jibril alaihi salam sipai ambil 3 gelah tok depan Nabi. 1 gelah daripada air nisai madu. Dan airnya susu. Dan yang 3 air khamar aruk. Kata setengah riwayat rati daripada nisai madu tu ialah air kosong. Malaikat Jibril kita depan Rasulullah, air gelah yang pertama air kosong atau air nisai madu. Yang kedua air susu, yang 3 aruk. Tak ada air bunga ni tak ada. Ya tak air susu, air kosong, aruk. Maka Nabi pilih ambil airnya susu. Nabi tak ambil air kosong, Nabi tak ambil nisai madu, Nabi tak ambil khamar aruk. Nabi ambil air susu. Maka Jibril telah benar. Jibril kata, wahai Muhammad, molek dah mu ambil air susu. Pasal apa? Pasal air susu ni lah kejadian asal manusia. Kita nampak Zuhair. Air susu hak duk di bini kita tu, hak anak kita dah seduk tu. Air susu hak anak kita dah seduk di labu isteri kita tu, bukan hak dia, hak kita. Kita tu petok di sarung dia tu. Tak ada.
Air hak kita tu, dia mari daripada air mani tu. Maka Jibril kata molek dah Muhammad mengambil air susu. Pasal air susu lah kejadian asal manusia. Kalulah Muhammad mengambil arak, pergi minum arak, siapa kedak langit kalau Nabi ambil arak? Tak siapa langit dah. Kalau Nabi ambil arak, Jibril kata nascaya umatmu Muhammad ramalah hak sesak. Hak sesak ramah. Tara Nabi tak minum arak peramah hak sesak dah. Sesak lagu mana? Sesak nasbah daripada tak terima ajaran hak Nabi, tak turut sunnah Nabi. Berasa kata dia pandai dah, berasa kata dia tu betul dah. Oh ramah benar lah ni. Maka apabila Nabi dah minum air susu siap dah, Nabi keluar tubik daripada Masjidil Aqsa. Tiba-tiba Nabi nampak satu kumpulan, satu puak perempuan yang lawa, yang cantik. Oh comel Nabi tengok puak demo ni periuk ni. Nabi bisaleh, Assalamualaikum. Maka puak demo ni pun jawab Waalaikumsalam. Dengan lemah lembut. Tapi kita jangan weh. Kita tenung kendeng kau pergi nak kau bisaleh kat tena jangan. Tu haram tu. Yang buat warak gitu. Nabi tak apalah. Nabi yang bisaleh kok satu kumpulan perempuan yang sangat janguk. Ya jawab Waalaikumsalam. Maka Nabi kata siapa puak demo ni? Maka dia kata puak kami ni ya Rasulullah adalah bidadari. Bukan bidadari duduk dalam hutan tu bukan. Bidadari dia kata, mari daripada syurga, puak kami ni minta izin daripada Allah Ta'ala nak mari menziarahi Tuhan hamba, dia kata. Dia minta izin kepada Allah Ta'ala nak mari berziarah, nak mari tengok Nabi Muhammad. Dan dia minta kepada Allah nak mari semaya belakang Nabi SAW sekali dengan puak malaikat saat ni tu. Bidadari. Maka dia kata, Nabi tanya pula, pas puak demo ni siapa kena kepada anak bidadari? Dia kata puak kami ni ya Rasulullah jadi isteri bagi orang yang soleh, bagi orang yang suci daripada dosa. Anak bidadari. Dia tak pilih orang yang janguk. Anak bidadari. Dia tak pilih orang kaya. Anak bidadari. Dia tak pilih orang ada sipek ke, orang kuruh ke, orang janguk, orang comel, pangkat dia besar, duit banyak. Tak. Anak bidadari kata puak kami ni adalah isteri bagi orang yang takwa kepada Allah, orang yang jujur, orang yang taat perintah Allah Ta'ala, orang yang tak langgar perintah Allah Ta'ala. Inilah kami isteri bagi puak demo ni, dia kata. Pas kalau kita nak jadi tok lelaki anak bidadari, duk bijuru. Duk bijuru, tak mupak ke orang, tak kecek orang. Tu. Jadi puak anak bidadari ni duk tunggu tok lelaki dia. Maka tok lelaki bagi anak bidadari ni ialah kena kepada orang lelaki yang soleh, orang yang takwa kepada Allah. Terbaik. Maka dalam kitab buat bagi faidatun. Anak bidadari ni kita yang panggil anak bidadarinya. Sebenarnya tak ada anak bidadari. Anak tak ada. Maka dia kata faidatun. Satu jaga satu kegunaan. Gapo? Dia katanya anak bidadari ni mari daripada gapo? Kejadian anak bidadari ni. Dia kata mari daripada za'faran. Za'faran kalau atas dunia kita buat minum air untuk nak ingat kita tajam. Gapo? Tumbuh yang supaya rupu. Warna dia menjadi merah. Bila dalam air jadi kuning tu. Bau sedap, ubat. Maka hak ni atas dunia. Maka za'faran hak jadinya anak bidadari ni, za'faran dari syurga. Tak serupa. Maka setengah ulama kata anak bidadari ni jadi daripada air yang mana Jibril sudah mani daripada sungai dari syurga. Jibril dia ada sayap. Jibril makhluk Allah Ta'ala yang besar, ada sayap. Apabila dia mani dalam sungai dalam syurga, degung tu, dia kebah sayap dia. Maka air hak titik tu lah jadi anak bidadari. Patah anak bidadari tu pula setara mana? Oh, sekiranya kalau dia jenguk hitam mari atas dunia, dia sengih cahaya matahari mampu dah ledah. Cerah pada cahaya matahari lagi. Telak air, telak alio, duk minum air, kenapa air duk berlari putih anak bidadari. Pas setiap kali kita jimuk setubuh dengan anak bidadari, jadi darah semua berapa sen. Nak dak anak bidadari? Maka ahli syurga fuk kita. Nak gapo? Hak nak sekalinya hak dak azela ni kalau boleh masuk syurga nak gapo?
Oh, seri. Oh, atas dunia wariye. Sekali lagi, nak pakai gapo? Nak gapo nama lain daripada wariye tu Allah tak ada arah. Anak bidadari dah. Kebanyak kes pun kita orang yata, hak nak mula-mulanya anak bidadari tak pising seorang anak wariye. Jadi pelik dia. Pas pula orang perempuan tanya, dia kata pas kalau tu lelaki dia boleh masuk syurga. Dia boleh masuk syurga. Anak bidadari dengan dia ni comel mana? Orang betina tanya pula. Jawab kata comel isteri kita lagi pada anak bidadari. Anak bidadari duduk bawah tangan orang betina kita. Bahkan setiap kali kita tengok isteri kita ni, khom namuh janguk setiap masa, setiap saat. Kita pergi makan nasi. Kita pergi duduk main dengan anak bidadari. Klik mari tengok bini kita. Kau janguk pula. Ulama kata kita rasa orang bini kita lebih kuat daripada anak bidadari lagi dalam syurga. Bila kalau bini kita boleh masuk syurga? Atau kalau kita boleh masuk syurga lah. Kena masuk kedua-dua lah. Baik. Maka anak bidadari ni dia turun mari supaya dia nak menziarahi Nabi SAW. Dan dia kata puak kami ni adalah puak yang tunggu orang yatim, orang lelaki yang taat kepada Allah. Dan lagi puak dia ni kekal selama-lamanya dan tidak binasa puak dia. Kita boleh guna anak bidadari sampai ke bila-bila tak binasa. Bakal ngaji usul pula sifat 20. Boleh jadi ke tak anak bidadari ni ada binasa? Ada harisu? Tak boleh. Tak boleh pada? Lagu mana? Anak bidadari ni boleh jadi ke tak Allah Ta'ala nak binasa, Tuhan nak ada harisu? Tak boleh jadi. Pada akal. Pada acak. Supaya Tuhan kuasa ke tak membinasa ke syurga? Patut orang panggil apa begitu? Ni tak ngaji sifat 20. Sengemeng je baru tak ngaji sifat 20. Serok tabuk dah. Haram. Boleh jadi Ingat boleh. Tak seli sifat 20 lupa habis. Jadi apabila Nabi tengok puak-puak anak bidadari comel loteng lawa koko, maka Nabi pun berjalan lagi. Nabi berjalan lagi, maka Jibril kata, "Ya Muhammad, tunggu sebentar." Setengah ulama kata Jibril lah dia ambil Mi'raj. Anak tangga nama Mi'raj. Mi'raj tu alat isi malak. Turunnya anak tangga di hadapan Nabi SAW. Maka Mi'raj tu alat untuk Nabi nak naik atas langit tu. Anak tangga dia tu buat daripada emas. Mah. Tangga hak Nabi nak jak kaki buat naik atas langit tu buat daripada emas. Kena kita tak naik langit pakai duduk di tangga tu je. Emas. Bukan emas celuk sing. Emas sungguh. Bahkan emas mahal daripada hak dunia lagi. Moga emas daripada syurga Firdaus tu. Mi'raj ni. Yang mana dalam kitab kata Mi'raj ni tidak ada makhluk mana-mana pun pernah melihat. Mi'raj ni, anak tangga ni. Dan dia ni buat daripada emas. Dan 20 anak tangga bagi Mi'raj tu. Sebelah yang buat daripada permata yakut yang merah. Belah lagi buat daripada mata zamrud yang hijau. Dia kata hebat sungguh Nabi Muhammad. Emas buat lapik kaki. Kena kita duk bergantung situ tak gimana dah. Tak naik langit dah kita. Maka apabila Nabi naik, maka dia naik tangga ni. Tangga di antara anak tangga kepada satu anak tangga yang lain pula sengih 500 tahun perjalanan ni. Luah dia, anak tangga hak Nabi naik ni. Anak tangga yang pertama, anak tangga yang kedua, sengih jauh caruk dia nya ialah 500 tahun perjalanan ni. Behar ke tak? 500 tahun perjalanan ni. Dengan makna kalau kita berjalan setiap hari ni, jalan biasa lah. Jalan biasa sampai ke 500 tahun, cuba agak-agak berapa kilo. 500 tahun tak beradu, tak jalan sampai ke 500 tahun. Maka jauh tahu itulah anak tangga pertama dengan anak tangga yang kedua. Pas Nabi Yakoh lagu tu, bodoh sungguh. Lik orang tak panggil Yakoh dah lik. Belum daripada Nabi nak sapa di langit yang pertama. Maka ulama Ka'bul Akhbar dia kata. Ka'ab al-Akhbar dia kata, belum daripada langit yang pertama tu ada lagi. Apa nama? Laut.
air laut. Yang mana laut ni nama laut makfuf, yang meneguh daripada titik air. Apa? Kerana kalulah air laut ada atas pada belum pada langit yang pertama tu, kalau dia titik satu titik atas dunia, habis buah atas dunia. Kalulah kita nak adu pula besar tak besar laut atas tu, sekira kita ambil semua air atas dunia, baru sama dengan titik air atas langit. Oh, sama mana tak tahulah apa sing. Lepas tu kalau berasa tak sedap, tak percaya, kena kita tanya orang naik boleh ada kedak laut. Lepas tu, apabila belum nak sampai langit yang pertama, ada dah laut. Maka dia mau tanya pula dah, pas Nabi nak naik lagu mana, ada laut ke? Tak lemah Nabi. Maka ulama jaga di sini kata, Allah Ta'ala buka celah, buka jalan supaya Nabi dengan Jibril naik boleh. Apabila sampai kepada langit yang pertama Nabi dengan Jibril, maka tiap-tiap langit tu pula jalan ni pula diri langit tu. Maka langit yang pertama ni dia daripada gapo dia buat daripada batu yang putih. Maka Jibril kata, aku Jibril. Maka malaikat Ismail tanya, mu mari dengan pio? Maka malaikat Jibril kata, aku mari dengan Muhammad. Weh, Muhammad bakit dah. Bakit dah dia kata. Bakit dah dia buka pintu. Lepas tu dia mau tanya, malaikat Ismail dia tak tahu Nabi Jibril. Tak seng malaikat Ismail dia tak cek sama-sama dia Jibril. Ni Jibril Wisalah tanya kok pintu langit yang pertama. Malaikat Ismail tanya dia tu luar. Jibril kata, aku Jibril. Mari dengan dia, mari dengan Muhammad. Tak seng kata malaikat Ismail tak cek. Maka ulama dia tanggung kata, malaikat Ismail ni dia jaga tugas dia sungguh. Dia turut perkara Tuhan suruh sungguh. Apa? Kerana dia nak jaga sungguh pintu tu. Kita ni walaupun kena dah orang sekalipun, tapi kalau kita turut toke kita, setiap mana orang masuk mari mu kena tanya belaka siapa dia. Inilah nak isyarat kepada malaikat Ismail dia taat sungguh perintah Allah Taala. Maka buka pula pintu langit yang pertama. Masuklah Nabi dengan Jibril pada langit yang pertama. Masuk pada langit yang pertama, jalan lagi pula sampai dalam mana langit yang pertama tu. Maka tiba-tiba Nabi dapat berjumpa dengan seorang lelaki. Yang mana seorang lelaki ni dihitung, diletak di hadapan dia tu oleh segala zuriat anak cucu dia. Bukan orang tua dah. Nabi tengok seorang lelaki. Yang dalam kitab mengatakan seorang lelaki ni kena kepada Nabi Adam alaihi salam. Langit yang pertama, padanya Nabi Adam alaihi salam, masa dia ketika mana asal kejadian bagi Nabi Adam. Asal kejadian Nabi Adam, kulit warna putih campur merah. Tinggi Nabi Adam 60 hasta. Besar Nabi Adam 7 hasta atau 6 hasta. Nabi Adam besar tak besar. Maka Nabi tengok tu, apabila dia paling sebelah kanan, dia suka, dia gembira. Apabila dia paling sebelah kiri, maka menangis, tiuklah Nabi Adam. Maka dengar rekah ceritanya, Nabi tanya, wahai Jibril, bapa ni Nabi Adam ni, dia duk tiuk apabila dia tengok belah kiri, apabila dia paling belah kanan dia suka. Dia kata, Muhammad, itulah anak cucu dia sebelah kanan ahli syurga hak berjeru. Apabila dia paling sebelah kiri, dia tengok anak cucu dia adalah nama sepengapa Allah. Anak kahwin dah tiuk dia. Kalau anak tu tak berjeru, anak tak reti dengar hak pok, maka pok lah. Duka cerita. Maka di sini pula kita, apabila kita semaya, Wisalah assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan, kita paling belah kanan, kita baca gana apa sih? Paling sebelah kiri pula ni, kiri atas po ni. Minta kepada Allah Ta'ala, nak kepada syurga, dan minta menjauhi daripada Allah Ta'ala tu apa? Mengaku dia. Tiap-tiap kali kita semaya tu. Baik. Maka apabila
Dia paling sebelah kanan, maka dia suka gembira. Dia paling sebelah kiri, maka dia duka cita, dia menangis. Oleh kerana sebelah kiri ni adalah anak cucu dia yang jahat, yang masuk neraka. Wa'iyyazabillahi min zalik. Maka Nabi kita Nabi Adam lagi manusia. Nabi Adam lah orang panggil awal sekali manusia. Belum daripada Nabi Adam ada dah langit, bumi, malaikat ada dah. Apa tu? Kerana satu ketika masa Allah Ta'ala nak menjadikan tenaga Nabi Adam, Allah Ta'ala wahyu kepada Jibril. Wahai Jibril, mugi ambil dah tanah daripada Arafah. Apa? Kerana aku nak buat tenaga Nabi Adam. Maka Jibril pun turun mari sapa daripada Arafah. Maka Jibril royak, wahai tanah, aku nak ambilmu. Apa? Aku nak tenaga Nabi Adam. Maka tanah boleh kecek. Tanah kata, demi Allah Jibril, yang ambillah aku. Yang kata, minta maaf sungguhlah Jibril. Apa? Aku tak sewe pikul tanggung dosa manusia. Dia kata, tanah ni dia reti. Tanah dia pandang. Reti kira kata, aku tak sewe Jibril, tak nak ambillah aku. Apa? Aku malah nak pikul tanggung dosa manusia buat. Jibril pun siye. Jibril pun tak apalah. Jibril naik atas langit. Allah kata, hei Mikail, mu turun pergi ambil tanah tu pula. Malaikat Mikail turun mari. Muka tanah tahu dah. Tanah kata, hei Mikail, aku tahu dah nak orang ambil aku. Tak nak mari lah. Kata, tak nak ambil lah aku. Mikail pun tak ada apa. Pergi. Mikail pun naik. Maka Allah Ta'ala perintah kepada sepiku tanggung ni dosa manusia. Pergi ke dia lalu dah. Israel tak kecil anak dah. Kata, pergi tanah tu dia kata ikut mula. Aku tak semu, tapi Allah Ta'ala suruh. Jaya kok Israel. Malakul maut. Ambil atas langit tu, Allah Ta'ala kata, Israel, dah mengambil tanah mu kena buat pula. Jibril kata, Allah pula dah lah, kena buat pula dah. Maka Israel kata tak apa. Allah Ta'ala suruh Israel pergi di bumi yang lembek, dia ambil tanah 70 warna. Jadu illa iblis. Maka Allah Ta'ala suruh kepada puak malaikat dan jin semua tu sujud kepada tu Adam. Maka di situlah mana Azazil, iblis, dia abah, dia mengagangkan sujud kepada tu Adam. Maka Allah Ta'ala kata, wa kana minal kafirin. Maka kufurlah. Iblis tu kufur. Yang mana sebelum daripada Nabi Adam, tak ada dah. Orang panggil ketua bagi puak malaikat ialah Azazil. Ketua bagi puak malaikat. Malaikat ada masalah. Malaikat nak musyarat gapo? Tak sudah dengan iblis. Iblis acan sungguh. Sehingga mana malaikat, dia hitam tengok di papan Lauh Mahfuz. Dia kata ada seorang yang alim, yang juruh, yang menofok dia. Tulis di papan Lauh Mahfuz tu, ada seorang makhluk, ada satu makhluk yang kufur dengan Allah Ta'ala. Maka malaikat gelusahlah malaikat tu. Duk sorak for dia ramai-ramai malaikat Jibril, Mikail, Israel, apa dia kata, lagu mana ni? Di papan Lauh Mahfuz, dia kata ada satu makhluk yang kufur dengan Tuhan. Takut kena for you. Malaikat dia takut. Sedekah dia ni maksum lepas daripada dosa dah. Maka for dia bicara lagu mana ni? Gini dia kata, kita pergi cari iblis. Pergi cari Azazil. Apa? Nak we Azazil doa we for kita selamat. Dia pun pergi carilah iblis. Dia kata, iblis minta berdoa we. Dia takut kerana dia tengok di papan Lauh Mahfuz tu ada satu makhluk Tuhan yang kufur. Puak malaikat kata takut kena kufur kami. Tolong doalah acan iblis. Iblis pun tak payah, akak tangan berdoa lalu dah. Dia kata dia sendiri. Apa? Kerana dia lupa doa kepada diri dia sendiri. Dia doa selamat malaikat, jadilah baik malaikat, jadilah malaikat golongan yang selamat. Tapi sedekah diri dia sendiri dia tak berdoa. Tapi di papan Lauh Mahfuz yang tulis yang kufur tu kena kelia dah iblis. Itulah kita nak jaga baik dah. Maka Nabi Adam berapa lama sapanya dia beranak ada cicit, siapa dia umur 1000 tahun, maka meninggallah dunia Nabi Adam. Lepas tu dia tinggal anak cucu dia nya 3000 orang. Pasal apa? Pasal Nabi Adam ni anak dia ada berapa orang apa sing?
Anak dia 3,000 orang. Dia hanya kereta tu. Berapa orang? 40 orang. Nabi Adam anak dia 40 orang, 20 perempuan, 20 lelaki. Apabila Qabil dengan Habil tu dia ada selisih, ada deki dah. Maka Qabil dia bunuh Habil. Mati Habil. Maka suakhir Nabi Adam, Siti Hawa, dia duk menangis tiuk. Maka Allah Taala royak, wahai Jibril, mugi royaklah kepada Siti Hawa, gi royaklah kepada Nabi Adam. Kata senyak bolah tiuk, duk menyesal, duk sedih anak dia mati Habil tu. Maka Jibril kata, Allah Taala nak rati pula anakmu hak baru, hak lebih baik lagi pada Habil. Iaitu siapa dia? Dek tak lama Siti Hawa pun mengandung lah. Tubik anak seorang ni tunggal. Namanya angin dia derah. Sis, Sis, anak Sis. Maka Sis ni lah tabah jadi rasul. Maka Sis ni lah ambil Qabil bunuh kisah balah. Maka Sis ni lah ambil bini bagi Qabil tu. Atau Habil tu buat jadi bini dia. Habis cerita Nabi Adam alaihi salam. Maka kemudian Nabi kita berjalan lagi pula. Naik sampai kepada langit yang kedua. Sampai langit yang kedua, maka malaikat pun sampai di pintu langit yang kedua kena wisalai juga weh. Dia nak naik dengan mudah-mudah tak boleh atas langit ni. Ada malaikat jaga pintu yang kedua pula. Maka langit yang kedua tebal nipis dia 500 perjalanan dah juga nak kata tebal tu. Maka langit yang kedua tu buat daripada batu yang putih atau omok maujun yang makfuf. Ada juga omok yang putih atau batu yang putih. Maka maka Nabi Jibril wisalai kepada malaikat hak jaga pintu yang kedua. Malaikat dalam jaga pintu yang kedua tanya, siapa di luar? Maka dia kata, aku Jibril. Mari dengan pio, aku mari dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bakit dah bakit dah. Buka pintu gang. Masuk. Serta malaikat berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi masuk langit yang kedua. Masuk pergi serta dengan malaikat Jibril. Masuk pergi langit yang kedua. Berjalan. Tiba-tiba bertemu jumpa dengan siapa dia? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Maka dalam kitab kata Nabi Isa dengan Nabi Yahya ni dia kena anak sepupu dengan pak sepupu. Dua orang ni mana? Nabi Isa tu anak sepupu. Nabi Yahya tu pak sepupu. Pasal apa? Pasal Nabi Isa ni ada dulu pada Nabi Yahya. Nabi Isa ni tua pada Nabi Yahya. Maka kemudian nak royak kata Nabi Yahya ni anak bagi Zakaria. Yang mana Nabi Zakaria? Dia mau panggil dia orang mandu. Siapa dia umur 120 tahun tak boleh anak lagi. Nabi Zakaria. Dia ada cerita sangatnya nak kepada anak yatim. Tiba-tiba dia berasa mari ke apa? Mana? Tak boleh dah anak aku ni. Umur 120 dah apa? Gigi tak ada habis dah. Sengih merah pinih. Tak? Maka takdir Allah Ta'ala. Malaikat Jibril kata, hei Zakaria, aku nak royak cerita gembira kepadamu. Mu akan datang dapat anak. Maka tiba-tiba siapa umur 120, isteri bagi Nabi Zakaria umur 89 tahun baru mengandung. Tu buat kerja lagu mana tak tahu dah. 89 hak tino, hak yatim Nabi Zakaria 120 tahun. Lahir mari. Maka Nabi Isa tu dia bersabda. Nabi Yahya tu bik mari, Nabi Isa pergi, Nabi Yahya tak terhibur. Maka Nabi Isa tanya, wahai budak, aku ni siapa? Maka takdir Allah Ta'ala budak yang merah lagi, Nabi Yahya. Nabi maka orang ni rugilah. Budak halus boleh kecek. Ni orang panggil Nabi Yahya boleh tutup pada masa budak. Lepas tu kisah Nabi Yahya ni dengan Nabi Isa ni, dia tak banyak weh. Pasal kisah Nabi hak banyak ni ialah kisah Nabi hak banyak uji, banyak susah. Lepas tu nak royak sikitnya, Nabi Isa dengan Nabi Yahya ni dia tak serupa dua ni. Memang dia tak serupa. Tak serupa mana? Ya mana? Nabi Isa ni rambut dia pelok. Rambut dia pelok. Lagi pula Nabi Isa ni tubuh dia jadi bulat molek.
Nabi Yahya ni rambut betul, tapi body dia kepek. Nabi Yahya. Tu dia. Habis qada tu dulu dah. Kemudian Nabi naik pula Mi'raj. Naik pergi sampai kepada langit yang ketiga. Maka langit yang ketiga tu buat daripada besi. Langit yang ketiga buat daripada besi. Makna kata satu-satu langit dia tak serupa belaka tu. Tadi berasa tengok dah apa? Tak lagi, baru yang ketiga baru. Kemudian Nabi naik sampai pada langit yang ketiga, maka duduk depan muka pintu langit yang ketiga. Maka wisale, maka hak luar pun jawab, maka berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masuklah Nabi dengan Jibril pada langit yang ketiga. Masuk pada langit yang ketiga tu, jalan-jalan tiba-tiba berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf. Kita duk beramal tu doa Nabi Yusuf nak wiyanguk. Duk beramal juga nak orang betina kenal kita doa Nabi Yusuf. Apa sih? Ya tak nak beramal tak apa doa Nabi Yusuf ni. Amal cara duduk ke supaya Nabi Yusuf comel dah tu. Pas kita nak supaya Nabi Yusuf lagu mana? Fok demo ni Bani Israel. Fok hidung macam putih. Kita fok hidung kepek. Nak supaya lagu mana? Duduk perangai tu jadi supaya Nabi Isa tu. Maka Nabi Isa ni, Nabi Yusuf ni. Nak royak sikit sebanyak rekah saya ceritanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni anak bagi Nabi Yakub. Nabi Yakub anak bagi Nabi Ishak. Nabi Ishak anak bagi Nabi Ibrahim. Keturunan fok Bani Israel. Kita dengar ya Bani Israel dalam Quran tu. Kena kepada anak cucu Nabi Yakub tu. Maka digelarkan Nabi Yakub ni orang berjalan malam. Nabi Yakub ni, apa? Ya lagu ni asas dia dah cerita. Nabi Yakub ni dia anak Nabi Ishak dah. Dia anak Nabi Ishak. Maka Ishak ni anak Nabi Ibrahim. Maka Ishak ni anak dia ada dua orang. Nabi Ishak anak dia ada dua orang. Lewat dah cerita ni. Yang lepas pula. Dapat tengok monyok belakang je. Lagu mana je? Maka Nabi Ishak anak dia dua orang. Yang pertama nama yang kedua namanya Yakub. Yakub. Maka nak kata Nabi Ishak ni dia perak anak dia ni jadi pelik sikit. Lagu mana? Dia bagi anak. Anak hak nama hak dia. Anak hak nama Yakub ni anak bini dia. Dia bagi. Kalulah Yakub dia, kalulah Ishak dia nak suruh gapo-gapo, dia suruh ni, dia bagi anak. Dalam rumah pula yang duduknya, dia bagi. Anak dia, Yakub anak bini dia, duduk dalam rumah kali, ada gapo-gapo. Nabi Yakub bagi Nabi Ishak dia nak suruh, dia suruh anak dia, Nabi Yakub. Mana kata Yakub anak muk, mana ni anak bagi pok. Maka ada satu hari Nabi Ishak dia tua dah lah. Bila tua mari mata pun tak berapa nampak dah lah. Kakak-kakak dalam gapo mari tak dapat ayah. Ayah nak berdoa kepada Muiz jadi rasul dan anak cucu pun jadi rasul. Dia royak kat anak dia. Bini Nabi Ishak ni pun dengar. Apabila bini dia dengar anak dia ada Yakub tu. Dia royak kat Yakub. Esok pergi cari kami berumur. Meleh kami bawah rumah, ngambil kakak dalam gapo setiap kita tak dapat ayah, lepas tu ambil bulu kami tak atas belakangmu. Pasal tu dia pasal bulu banyak. Mu ambil bulu tak atas belakangmu. Apabila ayah nak jamah, mu pergi kesak dia jamah atas bulu tu. Lepas tu membuatlah seorang wis pengat tu. Pas pagi esok pergi bukit cari pelanduk. Pas Yakub yang sebentar dia meleh kami bawah rumah. Engkau Nabi Ishak dia tak nampak. Sipai semelih gapo sudah kita tak dapat ayah dia. Awak seorang pangis je lah. Kata ayah, hak ayah nak ni siap dah ya. Dia kata tak apa, tak dapat. Ayah dia berdoa, Nabi Ishak pun berdoa lah. Maka Nabi Ishak kata wewe, cuba paling belakang ayah nak jamuh. Ayah paling tak bulu tu, ya tak. Ayah dia paling tak molek doa gapo sudah. Siap dia kata.
Maka siapa karen tu, anak dia tu kelik lah. Buat mari dengan pelanuk gapo gula siap dah mai tak depan ayah. Dia kata ha ni hak ayah suruh, dia kata siap dah. Dia kata sudah lah weh anak, dia kata. Kena tipu dah lah kau Yakub, dia kata. Pak rekal lah Yakub, dia kata. Dia kata Yakub tak halang dah, dia kata. Makan dia Yakub habis, dia kata. Dia kata gini. Dia kata doa bagi ayah ni ada so, dia kata. Kalau ayah doa dah, tak boleh dah. Tapi dia kata ayah ada so doa lagi kepada mu Hais. Gapo? Bak dunia. Apalah ayah nak doa kepada mu, wi kaya dan anak cucu mu pun kaya juga. Jadi Is ni boleh hak kaya. Nabi Yakub ni dah boleh hak rasul. Jadi Nabi Yakub ni boleh doa curi, dia panggil dia. Doa curi. Bapa bila dia tahu dah kata Yakub curi, siapa nak bunuh lah Yakub. Maka mek bagi Nabi Yakub ni kita di luar kampung. Maka pergi cari, tak temu. Maka apabila pergi sampai situ pula alik malam, mak dia buat lari pula Nabi Yakub pindah tengah malam. Sabit itulah dia panggil Nabi Yakub orang yang pindah malam. Siapa kepada mek dia bawa Nabi Yakub pergi di luar negeri sehingga mana Is nak buat gapo tak boleh dah. Dia cepat demo kok. Selamat Nabi Yakub. Maka Nabi Yakub besar mari. Bawa besar mari bini lah pusing. Bawa dia bini, maka bini Nabi Yakub dua orang. Bini hak nama Siti Sarah tu lah. Dia boleh anak hak nama Yusuf. Nama Yusuf. Yusuf anak bagi Nabi Yakub. Maka Yusuf ni adik-beradik semua dengan dia nya sebelah orang. Sebelah orang apa sih? Adik-beradik dia. Maka masa itulah Nabi Yusuf anak bosu. Maka Nabi Yusuf melahirkan beranak mari tubik mari Allah yang kata comel lawan Nabi Yusuf. Comel tak comel Nabi Yusuf sehingga mana dia berdoa, dia mimpi, dia royak cerita kepada ayah dia. Dia kata ayah, suh ngigal male. Ngigal lagu mana? Dia katanya nampak sebelah butir bitir dan matahari dan bulan tu pakai ada sujud ke dia berlaku. Nabi Yusuf. Maka orang tak habis mimpi kata bukan orang lain sebelah tu, dia kata adik-beradik dia ada. Allah belaka dia. Nabi Yusuf dia tu baik mari comel sehingga mana Yakub tu dia kasih sungguh ke Nabi Yusuf. Bawa dia tu. Bahawa bila Nabi Yakub dia kasih kepada anak dia Yusuf, adik-beradik hak Yusuf tu pula berdeki lah pula dah. Yang main adik-beradik berdeki weh. Maka adik-beradik Yusuf berdeki. Maka ada satu ketika adik-beradik Fok Yusuf duk main pedai. Tukak buat jenis main pedai tukak. Maka Yusuf tengok Fok Abel dia duk main tukak. Yusuf pun kira kat ayah dia, ayah weh, nak tukak sepengabel juga. Maka Nabi Yakub kata tak boleh lagi awal weh. Membudak lagi nanti besar ayah cari hak molek weh kamu. Yusuf tak dengar teyuk, gaya weh lu cingsing pun tak se. Weh cekelak pun tak se. Gaya weh terketar pun tak se. Tak tahu nak buat lagu mana. Maka Allah Ta'ala kata, wahai Jibril, mungkin ambil tukak dalam syurga. Bagi kepada Nabi Yakub, bagi kepada Nabi Yusuf. Dah hebat Nabi Yusuf. Budak lagi nak tukak. Allah Ta'ala kata Jibril, mungkin ambillah satu putung tukak dalam syurga, buat mari ke Nabi Yakub, Nabi Yakub bagi ke Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf ada tukak suka molek, dia pergi dengan Abel dia lah. Dia pergi dengan Abel dia, patuh Abel dia. Mulalah Abel dia kata tengok ayahmu. Wi ka adik hak molek. Wi ka fa kita hak palsu, dia kata. Tak boleh taruh ni Yusuf, dia kata. Kena sipai Yusuf ni. Yusuf, royak kat Yusuf kata begini Yusuf. Esok Fuad Abel nak pergi di Pak Kambing. Yang mana Fuad Pak Kambing Abel tu suka. Dia kata, kalau pergi boleh main banyak perkara lah. Ikat gelambur, ikat tuyuk situ. Yusuf pun nak pergi lah. Muka budak. Maka Yusuf dengar Yusuf kata nak pergi ratik Pak Abel. Lepas tu sama orang kata gini, dia kata. Sama orang kata pergi royak kat ayahmu kalau nak pergi. Dia orang pen nak pergi bunuh Yusuf dah. Maka Yusuf pun kelik raya kat ayah. Dia kata ayah, esok dia nak pergi Pak Abel pergi kambing bukit, dia kata ratik. Ayah dia kata Nabi aku kata tak boleh pergi dia kata panas tak ada makan ni nanti besarlah kita pergi Pak Abel pergi kambing. Tak dengar Yusuf tiuk pula dah.
Apabila tiap Nabi Yusuf tak tahu nak buat lagu mana Nabi Yakub pun. Bergaya tak jadi. Tak apalah. Nabi Yakub kata sam'u, mari ambil esok. Mari ambil Yusuf esok. Tak apa. Bos apa esok Nabi Yakub sipai nasi buku, ngak air dido, ngak air Fanta, ngak kuih-kuih, nak berkawi anak dia bagi makan kat nu. Siapa pagi esok tak cerah lagi puak adik-beradik yang penuh pada Nabi Yakub. Nak bagi ambil Yusuf. Patah ayah dia pesan. Puak mu ni jaga adik bim molek. Jangan buat karut dengan adik. Yo, dia kata puak kami nak buat karut lagu mana? Ya saya kat adik dia kata. Ngadik tak buat karut, puak kakak dia. Nabi Yakub dia tahu dah. Dia Nabi. Tak apalah. Maka puak kakak dia ambil Nabi Yusuf dukung. Nabi Yakub pergi atas kerak yale. Pergi molek adik dia. Saya lah duduk main dengan adik dia. Bawa Nabi Yusuf atas kerak yale. Nabi Yusuf paling belakang tiuk seh tahu dah nak berlaku ke apa ngah. Nabi Yusuf dia tu. Nabi Yakub kelik lagi. Puak demo ni berjalan siapa ke jauh seh ke mana menang tak dengar. Mula taklah Yusuf. Jalan diri ya tak. Ya tiuk Yusuf. Panah. Jalan herik Nabi Yusuf tiuk yang kata letih. Saat ni ayah peseda suruh molek kat su. Kau molek ke mana dia kata nak lagi sangat. Jalan ya tak. Yusuf tiuk. Yusuf kata abang, lapar nasi buku ayah buku saat ni duk mana? Nasi buku mana aku lepak kat ni dia kata. Tak ada apa Nabi Yusuf. Tiuk tak ada orang dengar. Tiuk lagu tu. Siapa tempat bewa kambing? Dia tok Nabi Yusuf pak panah. Pok dia pak tedek. Lepas tu dia bersorak pak tedek. Kita nak bunuh Nabi Yusuf lagu mana? Hak tu kata kita ni nak bunuh mana-mana tak boleh. Nabi Yusuf pergilah Pak Abel dia ingat kecek gapo. Di Pak Abel dia habis si kepala kau itu baik. Gi Pak Abel dia habis kepala kau tu baik menang luar pak panah. Nak mari dengar juga mu. Dia pakak tu dia kata lagu ni Yusuf tak dapat tidur kita nak ambil Yusuf boleh lagu teruk lagu. Nak bunuh Yusuf. Dia kata lagu mana pun Fuad Abel nak bunuh juga dia. Minta lah jauh dengan orang kampung, ayah pun tak ada, orang luar pun tak ada. Minta kain selam ni lah buat kapal suh dia kata. Apabila Yusuf kata gitu patah lalu dah hati abang-abang dia. Tak siapa hati nak bunuh. Pula dah. Selam ni. Ambil baju selam ni nak tahu Yusuf, nak pekong Yusuf mana-mana tak boleh takut dengan dia jatuh pada dia. Ambil tali ikat di tubuh Yusuf. Kara pak turun holo Yusuf dalam lagu. Lagu tu dalam, bukan dalam air dak, dalam rubai lagu. Dia kata dia bang Yusuf. Baca Yusuf jawab tak? Jawab ke mana? Maka dia kata Yusuf tak mati lagi. Dia pekor mati dia panggil budak Yusuf penyak. Mati tu. Dia ambil baju jak tu, dia kata gini, kita sembelih kambing, kita lesek taruh di baju ni. Daging kambing kita boleh buat sup dia kata, buat gula. Sembelih kambing, taruh kambing dia lesek di baju Yusuf ke apa si ada. Ni siapa masa nak pelakon ni dia kata. Kelik jumpa ayah dia, Nabi Yakub. Buat hijau dah. Nabi Yakub kata, mana tengok baju. Dia kata, ayah saya tengok baju, dia kata. Nabi Yakub ambil baju tengok, Nabi Yakub kata kan, rima mana makan anak aku ni, kata. Cidik rima ni, baju tak ada soyok selubeng rambut, dia kata. Supong lagi rima manusia. Apa ayah dah ayah ni. Ayah tahu pun, dia kata. Gini, dia kata. Mungkin ambil rima mana hok makan Yusuf, gigak rima tu. Maka fok ya unu belakang gigak rima. Ya gigak rima yang mana rima tu berjalan nak pergi di Mesir. Ya gigak rima tu, ya fok demo ni ya bebas. Ibu menate ni ya bebas, ya bulu roma temaga fok ni. Rima ya gigak dak. Apabila dia gigak rima yang mari tak depan Nabi Yakub gang. Nabi Yakub kata kan, lepas hak tamak tu. Hak tamak tu lepas. Dia suruh lepas rima depan, lepas ikat tu. Kita beruk tino pun tak berani dah. Nah.
Nabi Yakub kata, "Ha lepas tamat teh tangan Yima, kaki Yima tu." Ha lepas. Nabi Yakub kata, "Kalulah Yima ni dia maki anak aku sungguh, dia lari. Kalau Yima ni tak maki anak aku, dia duduk sini." Lepas juga Yima duduk, tak gimana. Yima tak maki. Maka Nabi Yakub tanya, "Wahai Yima, mu maki anak aku?" Yima kata, "Oh, dia kata, aku ni kena orang jadi darah daging Rasul, darah daging Nabi, aku tak makan." Yima kata. Dia bang tahu dah hak tu jadi Nabi, hak tu jadi Rasul nate tu. Yima kata, "Aku tak makan orang jadi Nabi Rasul." Lepas tu mari mana? Mari dak nu Yima kata. "Pam nak pergi mana?" "Pergi Mesir." "Nak pergi buat apa?" "Nak pergi berziarah waris baru adik-beradik." Yima nak pergi berziarah adik-beradik di Mesir ni. Maka Nabi Yakub tak apa pergi, minta Allah Taala memberkati Yima tu. Maka Yima pun unur 3 Yakub pergi cung. Maka Nabi Yakub kata, "Mu tengok fokmu. Mu tengok Yima tu yo kasih saya lagi ke adik-beradik dia. Duk jauh lagi berziarah adik-beradik dia di Mesir ni. Wah fok mungkin pun dah ada." Dia kata, "Ayuh lah. Ingat kau pen fok kita jadi dah," dia kata. "Ayuh kau panas," dia kata. Tak boleh kacau ya tu. Kau itu undur klik dulu. Undur klik. Nabi Yakub ada muka lain tiok lah. Tiok. Kelama. Puak hak duk Mesir tu. Puak di Yaman. Dia nak pergi berniaga di mana? Mesir. Maka dia kena lalu kat telaga tu. Lagu hak demo tok Nabi Yusuf tu. Maka fak demo ni gana kumpulan fak demo hubungi fak mu cebok air dulu, buh air supaya kita nak makan nak musafir jauh lagi. Maka tiba-tiba kara timur, kara nampak budak bergantung di timur. Apabila awak naik Nabi Yusuf, pakat tengok bubuk tengok. Muka comel Nabi Yusuf. Pakat duk tengok, pakat nak Nabi Yusuf. Lepas tu betelnya puak abai-abai dia nak kita tengok kambing. Dia kata ke penamu ramai ni. Dia kata Pak Raymond ni jumpa Yusuf lah. Dia hungar pergi Pak Rama tu. Dia kata, "Gapa nama dia tu?" Muka awak tak tahu. Dia kata, "Wak, gapa ni Rama ni?" Dia kata, "Ada budak yang lagu ni." Comel budak ni. Hak tu sore mari comel. Hak ni kata comel. Dia kata budak ni hamur dia. Hak lagi mari dia kata. Hamur dia hak lagi mari. Jatuh lagu. Dia pergi jual pula. Dia kata hamur pula adik dia. Yusuf kata ikutlah nak ayat hamur ke hamur lah. Maka Yusuf pun buat tak tahu gitu. Maka adik-beradik dia tu royak kata gini lah. Dia nak jual hamur dia ni. Pergi jual adik. Setengah kata 10 dirham. Boleh dah lah beli rokok jang 3 buku. Murah dia jual adik dia. Dia kata hamur. Kau dah mau beli. Beli juga bawa budak ni siapa di Mesir. Moga hak dia mau beli Nabi Yusuf nama Walid. Orang panggil puak nugget puak nego. Siapa di Mesir dia mau permung pula dah Nabi Yusuf. Bukan nak ambil perak dak, nak ambil pergi jual mahal lagi di Mesir ni. Apabila permung Nabi Yusuf, mari seorang nak, mari 2 nak, mari 3 nak. Muka Nabi Yusuf lawa cuma. Masa budak lagi orang bubuk nak, akhir ada raja yang muda nama Aziz. Dia kata gini dah. Mari berkahwin perak. Kahwin nak bayar budak ni. Raja beli. Maka raja beli Nabi Yusuf. Maka raja ni bini dia nama apa? Kahwin Sulaikha kita. Maka Nabi Yusuf duduk dalam istana kahwin dia tu lama-kelama. Duk jadi khidmat, duk jadi wak kerja dengan Zulaikha. Lama-kelama Nabi Yusuf khafsah lah. Nabi Yusuf khafsah kocom. Nabi Yusuf khafsah kau yang kau lawan Nabi Yusuf. Kita mula-mula beranak ada harapan apa jangan. Bos apa boleh cuma apa item betul. Mula-mula beranak tu harapan ada juga nak ada hidung. Bos apa setahun harap di pipi habis. Nabi Yusuf dak khafsah kau lawan sungguh. Besar kau comel sungguh. Maka Siti Sulaikha pun kata berasa kena kat Nabi Yusuf. Ni setengah daripada cerita. Maka lama-kelama Nabi Yusuf jadi khalawa khocome, siapa kau masyhur dalam istana raja tu, pakai duk kata belaka kat Siti Sulaikha. Dia kata bini raja gapo duk kena duk gila kepada hamba. Bukan Nabi Yusuf hamba. Tak. Maka Nabi Siti Sulaikha kata, "Fuakmu tak tahu gapo." Ginilah.
Fuak mung ni, marilah 10-20 orang pun mari duduk di depan pintu istana aku, dia kata. Puak demo ni pakak berjujub dari depan pintu istana dia. Patut Siti Zulaikha, ya hala buah lima ke, buah pauh ke, hak tu hilah ikutlah. We pisah sebilah sore. Mudah kata aku gila ke Nabi Yusuf sangat. Nak tengok fuak mung tengok Yusuf lagu mana. Dia kata aku gila. Lepas tu apabila pergi lima suti sore dah pisah sebilah sore, dia buka pintu istana. Dia kata tubik. Maka Yusuf tubik. Hak duduk hirih lima lek paling tekuk dak. Teleng tekuk tengok Yusuf tak khabar hirih tanpa. Lepas tu duduk Siapa satu hari Abazik dia raja tu ada percung dah. Ada percung di luar negeri. Ada sore sama sore. Siti Zulaikha duduk sore dalam bilik. Ya bang Yusuf pun, ya. Mari bilik Kak Awes dah. Masuk dalam bilik Kak Awes. Kak Awes pun bila Yusuf masuk dalam kelanya bogeh habis. Dia kata tolong Kak Awes betah. Tolong gapo? Mai tolong sore sama sore dah kata. Bini raja sing. Pas kena kok sing. Tak ada apa-apa. Jadi mari di situ yang mana kawal dia Nabi Yusuf. Kawal pergi belakang Nabi Yusuf. Pergi sungguh. Siapa cari belakang Nabi Yusuf? Baju tu. Kalau kita ni, kita maka budak ni royak pula. Kalulah wa in kana qamisuhu dubur fakazabat wa huwa minas sadiqin. Kalau Nabi cari balik belakang, maka benar Yusuf. Raja mimpi lagu ni. Maka raja istihar kata siapa boleh takbir mimpi dia ni. Maka dia mau cari mari dia mau kenal Nabi Yusuf pandai takbir mimpi. Dia mau pergi cari Nabi Yusuf. Heret Nabi Yusuf tubik pada guk pergi cari raja. Raja kata wewe. Dia kata ayah ni mimpi badai yang sangat luas. Himmah besar makin himmah lu. Apa takbir mimpi ni wewe. Maka Nabi Yusuf royak. Dia kata tahun depan 7 tahun akan datang pula jadi marah habis makan ni tak ada. Jadi raja kena sipir makan ni banyak supaya dia mula-mula tengok Nabi Yusuf comel. Yang kedua alim, yang ketiga berjuru. Pandang. Dia kata gini lah. Dia nak tukar jawab teh jadi raja wika Yusuf. Allah. Dia wika Yusuf jadi raja, dia turun duduk bawah. Maka situlah Nabi Yusuf naik jadi raja, tabak jadi raja. Tiba-tiba marilah Kak Awel dia. Zulaikha tu. Ambillah Kak Awel dia kata. Jangan tinggallah Kak Awel suruh dia kata. Supaya kita sing kalau ada orang bujang mai minta lagu tu ambillah nyanyi dia. Abang sing ambillah dia. Hujan-hujan ni tak ada guru. Jangan nak kira ambil. Takut mati kena gitu. Maka apabila Zulaikha nak kepada Nabi Yusuf, maka Allah Ta'ala perintah kepada Jibril, dia ambil daun kayu dalam syurga, mari buh dalam air supaya Siti Zulaikha mani. Apabila Siti Zulaikha mani, kulit hak kecup jadi terik semula, hak uduh jadi yangut semula. Apabila Siti Zulaikha yangut tu apa sing? Balik Siti Zulaikha tak sih pula ke Nabi Yusuf. Jadi. Maka Nabi Yusuf royak pula. Tak usah. Buat mana? Maka malaikat Jibril hajar doa kepada Nabi Yusuf siuk kepada Siti Zulaikha. Akhir boleh duduk sekali dua ni. Lama ke lama. Marah besar sungguh weh. Tak ada makan ni. Negeri lain-lain pun tak ada makan ni. Maka Nabi Yaqub, dia suruh anak dia. Semua ada 12 beradik Nabi Yusuf. Anak hak basuh dia pun jamin hak tak apa. Inilah adik-beradik semua mana 10 orang ni. Bunyamin duduk dengan pak dia dengan Yaqub. Dia kata 10 orang ni pergi negeri Mesir. Nabi Yusuf jadi raja dah tu. Fak bunuh Nabi Yusuf adik-beradik dia tak laku lagi. Pergi negeri Mesir, dia ambillah makan ni di negeri Mesir. Fak dia naik kuda saya. Adik-beradik dia tak cer Yusuf. Dia siapa dia tu? Dia kata fak dia nak gapo Yusuf tanya. Fak kami ni dia nak makan ni beras nak buat kelik kapung. Maka Nabi Yusuf kata, "Fak dia mau mari mana?" Fak kawin mari negeri Nuh Yaqub dia kata. Pak fak dia mau ni anak siapa? Anak Yaqub dia kata. Nabi Yusuf tahu dah. Anak Nabi Yaqub ada berapa orang?
Dia kata ada 12 orang. Mati dah makan gima seorang. Dia menipu, dia berlari depan orang mata celik. Dia kata mati dah seorang makan gima. Oh, gitu tak apa. Lepas tu hak bosu tu duduk mana Nabi Yusuf tanya? Ada duduk dengan ayah. Gini, ambil beras buat kelik, kirim salih ke ayah. Lepas tu lain kali terik yang kedua, buat mari adik sini dah. Moga adik dia hak baik, adik bosu Bunyamin ni. Mari terik yang kedua, bawa adik dia. Yakub kata, buat kerja pula pun nak bagi adik dia hak ni pula. Bagi adik dia pula, maka Nabi Yusuf pakat dengan askar for dia, kata budak ni, mu ambil gapo bang? Cebok beras tu. Cupok beras tu. Buat daripada emah. Mu ambil cupok daripada emah ni, boh dalam beg adik bagi Nabi Yusuf tu. Maka sudah ambil barang beras gapo siap, nak kelik, maka Nabi Yusuf perkat kata siapa nak kelik kena cek dulu sari-sari. Takut curi barang. Cik pergi mari hak kakak lepas habis. Mari ke adik bosu hak juru. Buka tengok beg. Mu ni bukan ambil beras saja dak. Ambil bah ke cupak-cupak. Adik yang kata, "Dak, saya dak. Dak lagu mana dalam beg mu?" Bah lagu mana? Nabi Yusuf kata, "Ni, budak ni jangan kelik. Aku nak buh dalam lagu." Dek dengan dia dah. Nabi Yusuf habis dia. Royak ke buh dalam lagu tapi dia tak buh dalam lagu adik dia. Dia pergi molek. Maka puluh orang kelik lah jumpa dengan Yakub pula duduk di tiuk pula dah. Yakub kata apa pula dah? Oh, dia kata ayah, adik curi kena pergi gajah dia kata. Pula dah dia kata, membunuh kakak dia pula. Ni membunuh adik pula. Dak dia kata adik curi sungguh. Oh, tiuk pula. Sehingga mana Nabi Yakub tiuk tu, selaput mata dia tak mampu. Anak dia dua-dua orang makan gajah habis. Tapi pak dia tu, apabila puak adik-beradik dia kelik, pak dia pun bang juga Yusuf. Pak dia bang Yusuf. Dia kata Yusuf tak mati lagi. Maka akhir Nabi aku kata puakmu ni kena pergi musuh dah dengan Raja Mesir ni. Balas mana pun kena ambil Bunyamin ni boleh juga. Tak boleh ke mana pergi. Oh, pak demo ni bulu kamu. Tajir tak tajir pakai baju 2 lapis temu. Pak dia puluh orang pergi jumpa dengan Yusuf. Ya tak raja. Dia nak adik dia. Nak wi asyik. Gana-gana apa dia nak? Tak wi pun tak apa. Tapi aku nak agak ada tu pak dia nak juga adik dia. Apabila dia kena angin adik-beradik dia, bulu roma tajir dah, kerah. Nak musuh dah. Nabi Yusuf dia pandai. Ambil budak halu. Kita tepuh pak dia ni. Kita tepuh pak dia. Turun bulu roma. Dia kata mampu dengan budak Nabi Yusuf kata gini. Mu nak ambil adik mu boleh. Maka mu ambil dulu baju ni. Baju hak Nabi Yusuf pakai selah hak buat kapal dia kata tu. Ambil baju ni, gi rukuk muka ayah. Gi rukuk muka ayah. Lepas tu ayah mari sini, lepas tu dia nak lepas dah adik dia. Maka dia buat kelik lah baju hak Yusuf tu, gi tak atas muka ayah dia, mata jadi ceruh tirai molek lah dah. Maka baru pecah kata Yusuf ni tak mati lagi, duduk jadi Raja Mesir. Maka puak dia pakat pergi Mesir, duduk di Mesir belakang. Raja dah Yusuf. Tu dia sekadar dia kasih kita. Pergi lagi pula langit yang keempat pula Ustaz Li. Siapa langit yang keempat? Buat daripada temaga. Lepas tu Nabi masuk wisalai gapo siap dah doa gapo, memang lepas pulaknya. Insya-Allah taala. Wallahu a'lam bissawab. Ada? Ada apa-apa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan wajhikal karim. Ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.